Okay. Dah ada pada kamu buku ni? Buku pula, lembaran yang cikgu suruh ambil? Okay. Setiap penerangan cikgu, kamu boleh catat dekat tepi, boleh conteng-conteng kat tepi. Okay, untuk peringatan. Okay, baik. Nampak jelas tak? Cikgu besarkan ya. Itu dia. Harap jelas lah. Jelas sangat. Okay. Okay. Ni tarikh hari ni 30 hari bulan 6 2020. Okay, tajuknya kita nak buat eksperimen tentang ciri-ciri makanan yang rosak. Okay, dalam eksperimen ini ada pemerhatian. Okay, kemahiran proses sains pemerhatian. Daripada TP1 sehingga TP6. Sebab tu cikgu nak awak buat eksperimen ini. Siapa yang buat, cikgu akan bagi tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6 bagi kemahiran proses sains pemerhatian. Yang dah hantar kerja minggu lepas, okay, bagus dan mendapat TP1 bagi tajuk pengawitan. Okay, jadi untuk eksperimen ini pemerhatian TP1 hingga TP6. Okay, mungkin awak tak tahu apa gunanya TP ni, tahap penguasaan ni. Okay, sekarang kamu dah tak ada UPSR, betul? Okay, maka pentaksiran inilah yang menggantikan UPSR kamu. Nanti di akhir persekolahan kamu akan mendapat satu sijil. Okay, sijil tersebut ialah sijil pentaksiran bilik darjah. Okay, kamu akan dapat ada 5 sijil tapi salah satunya ialah sijil pentaksiran. Okay, dalam sijil pentaksiran tersebutlah ni yang cikgu nilai. Inilah keputusannya. Okay, jadi kamu tak boleh ambil ringan tentang pentaksiran tahap ni. Sebab itulah cikgu selalu cakap, selalu type dekat dalam Telegram tu. Dalam WhatsApp pun cikgu ada bagi tahu kenapa cikgu nak sangat awak mencapai tahap-tahap ni. Kalau satu lagi, kalau kamu tak buat tahap penguasaan 1, kamu tak akan boleh dapat tahap penguasaan 2. Kalau tak dapat penguasaan 2, kamu tak boleh dapat tahap penguasaan 3. Kamu tak boleh dapat tahap penguasaan 4 sehingga seterusnya 6. 6 ialah yang terbaik. Okey, 1 adalah yang paling rendah sekali. Jadi takkan dalam sijil awak nak mendapat TP1 kan? Kalau awak tak hantar kerja, macam mana cikgu nak nilai? Macam mana cikgu nak tolong? Okey, cikgu dah tolong dengan cara beginilah. Cikgu bagi penerangan. Okey, jadi cikgu sediakan lembaran. Kamu buat di rumah dan hantar. Itu saja. Kemudian cikgu tengok betul ke salah. Okey, lepas cikgu bagi tahap penguasaan. Dan setiap cikgu memang akan buat pentaksiran. Okey, itu kepentingannya. Jangan suka-suka tak ada UPSR, tak ada periksa. Ada periksa. Periksa akhir tahun untuk menilai pencapaian kamu. Tapi untuk tahap penguasaan ni sentiasa, setiap masa, setiap kali cikgu bagi kerja, itulah yang cikgu tafsirkan. Okey? Dan dia sebenarnya tak susah kalau kamu buat. Kalau yang susah ialah kalau tak buat. Okey, jangan longgokkan satu kerja dalam satu masa. Itu yang susah. Okey, baik. Jadi kita pergi seterusnya. Okey, cikgu nak ke tepi ni sebenarnya. Sekejap lah. Okey. Macam mana cikgu boleh ni?
ke tepi pula. Oh, dekat situ pula. Sekejap cikgu naikkan Aduh ya. Okay, ni dia dah tertutup dengan benda ni. Okay, cikgu alihkan. Okay. Kita lihat satu demi satu. Okay, aktiviti 1. Oh wah, cancel aje lah. Pergi tepi. Okay, baik. Okay, jalankan aktiviti dalam kumpulan. Okay, sekarang tak payah jalankan dalam kumpulan lah, awak sorang-sorang. Okay, aktiviti 1. Dapatkan sampel bahan makanan daripada guru kamu. Okey, sekarang bukan daripada saya lah, kamu daripada rumah. Okey, buat pemerhatian. Okey, pemerhatian. Kemahiran proses sains. Okey, boleh gariskan perkataan pemerhatian kat situ. Okey. Pemerhatian. Highlightkan kat sini. Okey. Terhadap ciri-ciri bahan makanan. Ciri-ciri. Okey, gariskan lagi. Ataupun highlight. Ciri-ciri. Dia nak ciri-ciri bahan makanan tersebut semasa ia masih segar dan setelah ia rosak. Ada 2 ni. Satu masa segar dan satu lagi semasa ia rosak. Okey. Satu semasa segar. Okey. Satu lagi setelah ia rosak. Okey, rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual di bawah. Kena rekodkan. Okey, segar ni bermaksudnya bila kamu yang fresh lagi. Okey, contohnya apa-apa je lah yang bahan makanan yang ada dekat rumah awak. Tak payah pergi kedai nak beli-beli. Contoh dekat rumah awak ada roti. Okey, sampel makanan roti. Okey, masih segar lagi kan, masih boleh dimakan kan. Awak cium bau dia. Bau apa kat sini? Warna dia warna apa? Tekstur maksudnya dia lembut ke, keras ke, lembik ke, berlendir ke. Okey. Ciri-ciri lain, okey. Contoh kalau roti kan, ciri-ciri lain kat sini tekstur, okey, lembut. Okey, ciri-ciri lain bau sedap kan, bau ni bau sedap, warna putih, tekstur lembut, ciri-ciri lain okey, rasa yang enak. Okey, contoh. Okey, lepas tu seminggu 7 hari kan, bermula daripada hari ni, hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Okey, Rabu minggu depan cikgu nak awak dah siap Rabu minggu depan. Jadi Rabu minggu depan kita jumpa lagi Google Meet. Okey? Okey. Hari Selasa tu awak tengok balik roti awak tu dah bau apa? Warnanya dah apa? Teksturnya macam mana? Ciri lain tadi awak kata rasanya sedap kan? Awak nak makan ke agak-agak rasanya rasa apa? Kalau tak nak kalau dah rosak jangan makan. Okey? Biar sahaja. Okey. Kalau kat rumah tak ada roti, ada limau, buah limau. Okey, ambil buah limau tu. Boleh buah limau. Okey, bau dia apa, warna apa, tekstur apa, ciri-ciri lain apa. Okey, simpan limau tu, pesan dengan adik ke siapa ke, jangan makan limau tu. Jangan masuk dalam peti sejuk kalau buah-buahan. Biar dia dekat luar. Letak dekat satu tempat atau dalam plastik. Okey, letak dekat tempat yang selamat lah. Pesan dengan adik ke, dengan abang, mak, ayah, jangan makan. Satu biji tu jangan makan. Kalau buah-buahan lah. Okey. Kalau tak ada juga buah-buahan, lada. Lada. Okey. Lada cili. Lada cili. Boleh? Apa-apa sahaja. Okey. Yang ada di rumah. Okey. Start daripada hari ini tau. Hari ini. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Maknanya hari Selasa tu
kamu dah tulis dekat sini. Okey, pemerhatian apa yang kamu nampak? Menggunakan 5 deria kan? Kita manusia ada 5 deria. Okey, deria penglihatan, deria bau, deria rasa, deria bunyi, okey, deria apa? Sentuhan. Okey, menggunakan deria tu. Menggunakan deria tu adalah pemerhatian. Okey. Okey. Selepas itu, okey. Perbincangan. Apakah deria? Tadi yang cikgu sebut tadi deria. 5 deria tadi. Yang kamu gunakan untuk membuat pemerhatian terhadap kerosakan makanan. 5 deria tadilah. Kalau tu catat dekat tepi sini. Apa derianya? Okey, bermula daripada semua deria kita ada dekat kepala ni kalau nak ingat. Okey, senang. Okey, bermula daripada mata. Deria penglihatan. Catat. Okey. Deria bau. Okey. Deria dekat lidah. Deria rasa. Okey. Lagi telinga. Deria bunyi. Okey. Lagi kulit. Kulit deria sentuhan. Semua tu kan. Okey. Baik. Tapi ada deria bunyi. Deria bunyi. Berlaku tak kat sini? Okey. Fikirkan. Okey. 2. Terangkan bagaimana deria-deria di atas dapat digunakan untuk membuat pemerhatian terhadap kerosakan makanan. Okey, terangkan. Dia suruh terangkan. Terangkan ni maksudnya awak kenalah beritahu dekat sini. Okey, contohnya macam penglihatan. Okey, penglihatan, deria penglihatan. Untuk apa? Cuba bagi cikgu jawapan deria penglihatan dalam menentukan kerosakan makanan ni. Untuk apa? Cuba jawab. Untuk apa? Untuk melihat tekstur roti. Betul Diana, pandai. Untuk melihat tekstur makanan. Tekstur makanan. Ataupun untuk melihat ciri-ciri makanan. Betul? Okey. Dah boleh catat. Catat. Saya memang tak type kat sini. Awak catat. Okey. Baik lagi. Itu penglihatan. Bau. Cepat bau. Siapa nak try bau. Bau. Untuk? Cepat, untuk apa? Kalau bau untuk apa? Untuk membau makanan. Bukan membau. Bau makanan. Bukan membau. Macam mana ayat? Menghidu. Hidu. Menghidu bau makanan. Betul. Pandai pun. Okey, sekejap. Cikgu nilai. Zoom in. Besarkan sekejap kelas. Okey, seterusnya. Okey, rasa. Deria rasa. Macam mana deria rasa? Kalau deria rasa? Kalau deria rasa, macam mana deria rasa? Apa? Lidah kan? Apa? Merasa? Merasa apa? Makanan. Merasa makanan kan? Ya, merasa makanan. Okey, next. Kalau apa tadi? Sentuhan. Kulit. Sentuhan. Deria sentuhan. Bukan deria kulit Salah kalau tulis deria kulit. Deria mata. Salah. Deria penglihatan. Deria bau. Deria rasa. Okey, deria sentuhan. Sentuhan kalau untuk sentuhan untuk menyentuh makanan. Betul, menyentuh makanan. Okey, next. Okey, bunyi. Bunyi ada tak bunyi? Cuba fikir bunyi.
Tak ada. Goncang-goncang buah ke? Goncang-goncang buah? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau pendapat awak kata tak ada, okey. Baik. Next, kita pergi muka surat sebelah. Okey, sebelum tu, cuba awak lihat yang sini pula. Nampak tak TP ni? Nampak tak TP ni? Inilah yang cikgu nak bagi awak ni. Okey, TP 1 menyatakan semua deria yang terlibat. Okey. Next, memerihalkan penggunaan semua deria, TP 2. Okey, TP 3 menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku. Okey. Okey, rujuk pemerhatian yang direkodkan oleh murid. Yang kamu ni lah terpulang pada awak lah. Awak punya pemerhatian yang dekat sini. Alah, menyampainya saya tengok ni. Okey ni. Dekat sini, jawapan yang sini. Kalau kamu gunakan ke 5 deria, tulis ke 5 deria. Kalau kamu guna 4 deria saja, okey, tulislah 4 deria saja. Kalau kamu guna 3 deria saja, kamu tak guna deria rasa. Kamu rasa seramnya nak rasa. Tak nak lah. Kamu tak guna deria rasa. Tak payahlah tulis deria rasa. Faham? Okey. Okey, next kita pergi muka surat sebelah. Okey. Baik, tengok sini. Okey, apakah peralatan sains yang digunakan sewaktu kamu membuat pemerhatian? Peralatan sains ni contohnya macam kalau kita dekat dalam dalam bilik sains, ada peralatan-peralatan sains yang kita nak tengok macam kulat, yang kulat yang tumbuh dekat roti, tumpuk-tumpuk hitam yang tumbuh dekat buah. Kalau dekat dalam bilik sains kita boleh gunakan apa peralatan sainsnya? Siapa ingat? Kita nak tengok besarkan kulat tu. Kita gunakan apa? Ingat tak? Kanta? Apa? Kanta apa? Kanta apa ni? Ini apa ni? Kanta pembesar. Kanta apa? Ni apa saya tunjuk? Kanta pembesar. Kanta apa ni? Kanta apa ni? Ni apa ni? Nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Ni apa? Kanta tangan lah. Kanta tangan. Okey, kanta tangan kalau kita dekat bilik sains. Tapi kalau kat rumah, awak boleh guna apa? Gantikan kanta tangan. Gantikan kanta tangan apa? Kanta apa? Apa yang awak boleh tengok? Guna apa? Mata. Kamera. Apa? Apa dia? Cermin mata. Boleh? Awak pinjam cermin mata mak awak. Cermin mata kalau ragu dekat kan. Mak pinjam kejap. Tengok. Okey, ataupun guna apa? Kamera ni kan dia ada kamera ni kan. Besar kan? Nampak lah dia. Okey. So, kamu boleh tulis dekat sini peralatan apa yang kamu gunakan. Okey. Kalau sewaktu membuat pemerhatian. Kalau kamu guna kamera telefon. Tulis di sini. Kamera telefon. Okey. Janganlah tulis sini kanta tangan. Kat rumah tak ada kanta tangan. Siapa yang ada kanta tangan okey. Boleh. Tapi tak ada kanta tangan boleh guna kamera. Okey. Okey. Next. Kumpulan kamu telah dibekalkan dengan sebiji limau. Okey, tengok sebiji limau. Okey. Masukkan buah limau ke dalam plastik lutsina. Lutsina maksudnya plastik yang jarang tu, yang macam plastik pembalut buku. Okey. Dan ikat dengan gelang getah dengan kemas.
Okay. Biarkan buah limau selama 1 minggu di atas meja makmal. Okay. Maksudnya kat rumah awak lah. Okay. Kalau yang ini, kalau kat rumah tak ada limau, bukan limau sangkis yang warna merah tu boleh, limau kasturi boleh, limau nipis boleh, limau purut boleh, apa-apa limau pun boleh dan apa-apa jenis buah pun boleh. Tak ada buah limau, buah jambu ke pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay. Masukkan buah limau tu ke dalam plastik lutsina. Plastik yang jarang lah. Yang jarang kan ada jenis macam pernah nampak tak plastik yang tak ada apa-apa tulisan. Jernih je. Plastik tu pun boleh. Okay. Ikat dengan gelang getah dan biarkan selama 1 minggu. Maknanya Selasa depan. Okay. Apakah yang akan berlaku kepada limau selepas 1 minggu? Lepas tu cikgu nak nanti kamu ambil minggu depan jangan buang barang-barang yang kamu gunakan tu tau. Bahan-bahan eksperimen yang kamu tu buat tu jangan buang. Kamu bawa, cikgu pun akan sediakan juga, cikgu akan bawa dan cikgu akan tunjuk pada kamu dan kamu pun akan tunjuk pada cikgu. Tunjuk pada kawan-kawan semua. Okay? Jangan buang. Dan pesanlah dekat adik, dekat mak. Mak jangan buang mak. Kan mak tak tahu mak buang. Sebab dah macam busuk kan. Lepas tu masih ada lagi musim apa tu? Musim buah pelam kan. Okay, kamu duduk kampung masih ada pokok pelam. Pelam, pisang semua boleh. Okay. Okay, lepas tu nyatakan satu ciri kerosakan pada buah limau selepas 1 minggu. Katakan awak tak guna buah limau tadi, awak ada pisang, buah pisang, potong sini ganti pisang. Potong sini ganti pisang. Okey, ataupun potong sini ganti jambu, buah kedondong. Apa semua boleh. Okey, tapi kat sini ganti kan. Okey. Okey. Nyatakan satu ciri kerosakan. Okey, apa awak perhatikan tadi? Apa yang rosak pada buah tersebut? Selepas 1 minggu, maknanya hari Selasa. Hari Selasa tu baru kamu jawab benda-benda ni. Okey, selain daripada ciri yang kamu nyatakan di dua ni, okey, apakah satu ciri yang dapat kamu ukur pada kerosakan buah limau? Okey, katakan dekat sini, katakanlah buah limau Okey, nyatakan satu ciri kerosakan. Okey, awak kata kulit limau menjadi lembik. Okey. Okey, tu dah rosak kan? Dah jadi lembik kulit dia. Selain daripada ciri yang kamu nyatakan di ini, kulit dia menjadi lembik. Okey, apakah satu ciri yang dapat kamu ukur pada kerosakan buah limau? Okey. Tumbuh kulat berwarna hitam ataupun berwarna putih. Selain daripada yang ni. Okey. Ini dia dengan kata lain. Dengan kata lain yang dapat kamu ukur. Maksudnya apa yang kamu nampak tu selain daripada yang kedua. Okay. Okay, next. Tadi yang ketiga, next yang keempat. Okay, latarkan perubahan keadaan buah limau dari hari pertama. Tadi dari hari pertama, kalau kamu ambil buah limau, okay, mula-mula hari ini, lukis buah limau tu. Okay, bentuk dia lagi bagus, kamu warnakan. Sebab warna, dalam sains, warna ni memainkan peranan. Okay, dan ciri-ciri kerosakan makanan, salah satunya ialah perubahan warna kan. Okay, jadi kalau hari pertama ni, contoh kamu guna limau kasturi. Kamu buat buah limau kasturi tu dan warnakan dengan warna hijau. Next, hari ke-7 mungkin dah tak warna hijau lagi kan. Tadi kamu kata macam ada tumpuk-tumpuk hitam. Dah ada tumpuk-tumpuk hitam. Lukis, warnakan tumpuk-tumpuk hitam. Okay. Okay, sekarang kamu lihat tipi berapa tu yang kat tepi-tepi tu. Lihat. Okay, baik. Nampak ni tipi 4. Bukan senang kelas dia nak dapat tipi 4 sampai tipi 6. Bukan senang. Tipi 4 menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku. Semua deria kamu, semua deria yang terlibat tadilah yang dekat muka surat sebelah.
Okey, TP5 menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif. Ni kuantitatif, tadi kalau ada 3 deria, 3-3. Okey, kualitatif tu awak gunakan deria awak tadi. Deria penglihatan kamu guna macam mana. Deria bau kamu cium bau dia. Tu maksudnya kualitatif. Okey. Yang kelima, yang keenam menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif, kedua-duanya. Sebab tu soalan tu dia nak awak melukis. Okey. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya? Sampai sini? Tak ada? Tak ada. Okey, ingat deadline kita 7 hari bulan 7. 7 hari bulan 7 ni ialah hari Rabu. Okey, hari Rabu kita akan bertemu lagi pada jam, nanti saya tetapkan jam berapa, cikgu akan bagi tahu. Okey, kadang-kadang cikgu ada mesyuarat dengan pentadbir, jadi cikgu tak boleh tetapkan dulu. Okey, biasanya petang memang cikgu ada mesyuarat dengan pentadbir. Jadi cikgu akan beritahu pukul berapa, tapi tarikh insya-Allah pada 7 hari bulan 7. Jadi 6 hari bulan 7 tu kamu dah kena tengok kamu punya makanan tu. Dah jadi apa dah. Okey. Lepas tu kamu kena beritahu pada mak, ayah, abang, adik makanan yang kamu nak simpan tu. Okey? Jangan nanti bila kamu dah simpan, tiba-tiba mak kemas-kemas, apa ni dah busuk, buang. Alamak, kan? Jadi kena bagi tahu. Okay, lepas tu yang seterusnya, janganlah simpan kat tempat-tempat yang apa tu, sorok-sorok sangat. Kan nanti kena larikan dengan tikus ke kucing buat main ke kan. Tempat yang selamat lah. Okay. Okay. Semasa kita menjalankan eksperimen ni, kita kena buat dengan cara yang betul. Okey, untuk mendapatkan kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif yang betul. Okey, kalau dekat dalam bilik sains, kita kena kemahiran manipulatifnya selepas menggunakan barang-barang ataupun bahan-bahan sains, kita kena buat apa? Buat apa? Kemahiran manipulatif. Kita buat apa? Buang terus. Buat apa? Okey, kita kemas, letak balik barang-barang di tempat yang betul. Okey, bahan ataupun spesimen yang kita dah gunakan. Okey, kalau dah rosak, dah busuk, buang di tempat yang betul, iaitu di tong sampah. Jangan sepah-sepah. Okay. Benda tu, bahan tu ada
Okey kelas, minta maaf. Saya punya connection terputus tadi. Okey, masih ada lagi dalam ni kelas? Ada. Nasib baik ada. Okey. Baik, tadi terputus ya, minta maaf. Okey, sekarang habis tadi lembaran eksperimen. Ada tak nak tanya dengan cikgu lembaran eksperimen? Tak ada Okey, baik. Sekarang cikgu nak kamu buka buku teks. Ni. Okey, buka buku teks. Muka surat kaedah pengawitan. Muka surat 183. Okay, cikgu tak tunjukkan dalam ni. Kamu lihat muka surat 183. Okay. Okey, untuk kaedah pengawitan makanan ni ada bermacam-macam. Ada banyak kaedah pengawitan makanan. Okey, kalau kamu lihat lagi muka surat buku teks, cuba lihat lagi muka surat 145. Ada berapa kaedah pengawitan yang ditunjukkan dalam muka surat 145? Ada berapa kaedah pengawitan kat situ? Cuba tengok muka surat 145. 10. 10 kan? Ada 10. Okey. Ke-10 kaedah pengawitan tersebut mempunyai cara-cara ataupun ciri-ciri yang berbeza. Tak sama. Okey, contohnya kaedah pengawitan pendidikan. Okey, sorry kelas. Putus-putuslah line cikgu hari ni. Okey, kalau pembungkusan vacuum tu, kalau kamu pernah beli makanan yang dia macam dia punya makanan tu ketat, macam apa tu, kedap udara, kedap udara, dia sedut udara tu. Jadi macam dia punya makanan tu macam dia betul-betul sedut udara dalam plastik tu, dah tak ada udara dalam plastik tu. Pernah tak beli makanan macam tu? Okey, itu nama dia ialah pembungkusan vacuum. Biasanya macam contohnya ialah jeruk ataupun kacang. Okey. Okey. Nota yang lengkap kamu lihat muka surat 138, 139 dan juga 140 serta 141. Okey, ciri-ciri untuk pendidihan contohnya dia mesti mempunyai ataupun menggunakan suhu yang tinggi. Kalau tak ada suhu yang tinggi, dia bukan pendidihan. Sebab apa? Sebab dia nak mendidihkan makanan. Okey, itu untuk pendidihan. Kalau penjerukan pula, dia mesti menggunakan cuka. Kalau dia tak guna cuka, dia bukan penjerukan. Jadi cikgu tak terangkan satu-satu kat sini sebab ni mudah untuk kamu baca dan
cikgu tambahan, cikgu akan beri nota untuk kamu. Cikgu masukkan dalam Telegram, dengar. Cikgu akan masukkan dalam Telegram nota-nota tentang kaedah pengawitan ni. Tugas kamu, kamu salin balik nota tersebut di dalam buku amali. Okay, salin dengan kemas. Okay, yang penting kemas. Kamu nak guna warna, terpulang. Warna, nak guna pensel warna, pen warna, terpulang pada kamu. Ikut kreativiti kamu. Okay, kerana untuk kerja ni cikgu akan bagi TP2. Okay, untuk kerja ni cikgu akan bagi TP2. TP1 hari tu pun ramai lagi yang tak hantar. Hanya beberapa orang je yang cikgu dah tanda TP1 dekat kehadiran tu. Okay, dan bila siap kamu hantar dalam Telegram, cikgu tengok. Okay, cikgu tak tanda sebab kalau cikgu tanda nanti jadi banyak sangat crowded jadinya. Jadi cikgu akan tengok, bukan cikgu tak tengok, cikgu tengok. Okay, cikgu tengok, lepas tu layak dapat TP2, cikgu akan kemas kini kehadiran, cikgu tulis kat tepi tu TP2. Okay. Okay. Okay, itu untuk kerja TP2. Jadi sambil kamu menyalin, sambil kamu membaca. Okay, sambil kamu menyalin, sambil kamu membaca. Okay, boleh? Okay, jadi TP1 hingga TP6 tu untuk pemerhatian, eksperimen. Okay, yang ini untuk kaedah pengawitan TP2. Okay, TP2. Jadi itu saja, kamu salin je nota. Siap, kamu hantar. Okay, kemudian cikgu lihat, cikgu akan kemas kini TP2. Okay, ada nak tanya? Kalau cikgu terangkan satu persatu dekat sini, 10, satu jam lagi kena tambah. Okay, jadi kamu kena baca. Cikgu bagi nota, kamu salin, kamu baca dan ingat. Ada nak tanya lagi? Tak ada. Bagus. Lagi? Hadif diam aja. Hanis, Masya, Alisha, yang selalu jawab Hurin, Diana, Dania. Yang lain? Betul okay. Tak ada soalan ke awak yang tak ada dalam ni? Okey, baik. Saya rasa itu sahaja. Kalau ada apa-apa lagi semasa nak buat eksperimen atau nak jawab soalan tu tak faham, boleh WhatsApp personal dengan saya. Tak apa. Ataupun WhatsApp dalam grup pun tak apa. Sama-sama tahu apa masalahnya. Okey, jadi sama-sama dapat tahu apa penyelesaian masalahnya. Okey. Ada lagi? Untuk TP2 buat apa untuk TP2? Nota tentang kaedah pengawitan. Okey. Nota tentang kaedah pengawitan TP2. Okey, itu saja. Nanti notanya nanti cikgu akan beri dekat dalam Telegram Tengok Telegram. Okey. Itu saja. Ada apa-apa lagi? Okey, sebelum kita keluar mengakhiri sesi pembelajaran ini, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey kelas, sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan pada hari yang sama. Masa nanti cikgu akan beritahu. Okey. Okey, bye kelas. Terima kasih kerana masuk kelas hari ini. Okey, bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Okey, bye.